Bulletin pagi 7 Disember anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Paparan utama pagi ini. Sebutan semula kes pecah amanah Najib. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 6 pertuduhan pecah amanah wang kerajaan yang dihadapi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohamed Najib Tun Razak dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Sarika Abdullah akan disebut semula hari ini di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Dan untuk butirannya kita terus sahaja bersama wartawan Nurul Amalina Zainuddin di lokasi. Amalina, teruskan dengan laporan anda. Ya, baik Fatin, terima kasih. Prosiding bagi sebutan semula kes yang membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan juga bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Irwan Sarika Abdullah sebenarnya akan berlangsung pada sesi petang nanti. Dan prosiding itu ditetapkan setelah Pesuruhjaya Kehakiman membenarkan permohonan kes ditukar ataupun dipindahkan dari Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi, dan dalam sesi petang ini prosiding kes bagi kedua-dua tertuduh Datuk Seri Najib Razak dan juga Tan Sri Irwan Sarika Abdullah akan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali di bilik Mahkamah Tinggi, dan barisan pendakwaan akan diketuai oleh Datuk Sri Gopal Sri Ram, manakala Peguam Tan Sri Syafiee Abdullah mewakili Datuk Sri Najib, manakala Tan Sri Irwan Sarika pula diwakili oleh Peguam Datuk Gitan Ram Vincent. Dan kalau dapat saya ingatkan kembali penonton, pada 25 Oktober lalu Datuk Sri Najib Razak dan juga Tan Sri Irwan Sarika mengaku tidak bersalah atas keenam pertuduhan membabitkan kes pecah amanah yang membabitkan dana kerajaan Malaysia berjumlah 6.6 bilion ringgit, dan mengikut pertuduhan kedua-duanya sebagai penjawat awam atas kapasiti sebagai Menteri Kewangan dan juga Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan didakwa telah melakukan pecah amanah antara nilai 220 juta ringgit dan 1.3 bilion ringgit milik dana kerajaan Malaysia, dan keenam pertuduhan itu didakwa dilakukan di Kompleks Kementerian Kewangan Putrajaya antara 21 Disember 2016 dan 18 Disember 2017. Dan Fatin, saya kira setakat ini yang dapat saya laporkan, kerana pada masa ini pada pengamatan saya masih belum ada lagi wakil-wakil media yang menunggu di perkarangan ini, dan kami akan masih lagi menanti di sini dan melaporkan anda sebarang perkembangan dari semasa ke semasa. Dan untuk itu kembali kepada Fatin di Sri Pentas. Baik, terima kasih Amalina langsung dari Mahkamah Session Kuala Lumpur. Kita ke laporan seterusnya. Ketua Pembangkang Perak Datuk Syarani Muhammad serta 5 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dari UMNO hadir memberi keterangan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Perak semalam. Ia berhubung siasatan terhadap dakwaan wujud gerakan untuk menjatuhkan Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Pengarah SPRM Perak Datuk Zainul Darus mengesahkan pihaknya merakam percakapan mereka. 5 ADUN berkenaan ialah ADUN Rungkup Datuk Syahrul Zaman Yahya, ADUN Alur Pongsu Datuk Syam Mat Sahat, ADUN Bota Khairul Syaril Muhammad, ADUN Bukit Candan Maslin Syam Razman dan ADUN Lubuk Merbau Dr. Jurij Jalaluddin. Semua mereka dilihat memberi keterangan secara berasingan. Rabu lalu, Exco Kerajaan Negeri yang juga ADUN Tebing Tinggi Dr. Abdul Aziz Bari mengesahkan memberi keterangan selama kira-kira 2 jam di Pejabat SPRM Negeri berhubung isu berkenaan. Sebelum ini, Datuk Syarani dalam sidang Dewan Undangan Negeri DUN Perak mendedahkan Dr. Abdul Aziz cuba menjatuhkan Menteri Besar dan menegaskan mempunyai bukti gambar pertemuan naib pengerusi DAP itu bersama ADUN BN.
Wanita Islam perlu tampil ke hadapan dengan berusaha meningkatkan kemahiran dan potensi selain memanfaatkan bakat dan keupayaan keusahawanan agar dapat melihat kemajuan jangka panjang yang tulen dalam masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, untuk mencapai matlamat itu, kaum lelaki hendaklah mengubah sikap dan lebih menyokong wanita. Beliau berkata lelaki Islam perlu membuang sikap komunis yang diwarisi dalam beberapa budaya tempatan. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata demikian pada Forum Kepimpinan Islam WMLF di Lambeth Palace, London. WMLF turut disertai pemimpin Islam yang lain bagi membincangkan isu penting menepani cabaran, menyediakan penyelesaian inovatif untuk menyingkir persatuan yang wujud antara pengganas dan Islam. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bersedia mendengar rayuan peminjam yang memerlukan pertimbangan khas berhubung kaedah bayaran balik menerusi skim potongan gaji berjadual. Pengerusinya Wan Saiful Wan Jan dalam satu kenyataan berkata beliau mengambil maklum pandangan dan cadangan yang disuarakan. Ia susulan pengumumannya kemarin berhubung pelaksanaan skim itu sebagai kaedah bayaran balik bermula Januari tahun depan. Beliau menjelaskan bahawa melalui perjanjian yang ditandatangani itu, peminjam telah pun bersetuju untuk membuat bayaran balik mengikut apa juga skim yang ditetapkan oleh PTPTN termasuk potongan gaji melalui majikan. Berhubung komen mengenai kuasa majikan membuat potongan gaji, beliau berkata di bawah Seksyen 29 Akta PTPTN 1997 memperuntukkan kuasa kepada perbadanan itu untuk mengarahkan majikan melaksanakan potongan gaji ke atas peminjam. Tambahnya dasar baru PTPTN itu adalah bagi memastikan perbadanan berkenaan dapat terus membantu generasi yang akan datang. Jabatan Imigresen Malaysia telah menahan 45,389 pendatang asing tanpa izin parti dan 1,322 majikan sejak 1 Januari hingga 5 Disember lalu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Mustafa Ali berkata, tangkapan itu adalah hasil daripada 13,845 operasi yang dijalankan setiap hari di seluruh negara. Ia membabitkan pemeriksaan ke atas lebih 180,000 warga asing daripada jumlah keseluruhan parti yang ditahan. Lebih 14,000 adalah warga Indonesia dan lebih 9,000 warga Bangladesh. Selebihnya warga Myanmar, Filipina, Thailand dan lain-lain negara. Mereka melakukan pelbagai kesalahan termasuk menyalahguna PAS dan PAS tamat tempoh. Pihaknya juga telah melaksanakan tanpa kompromi tindakan terhadap majikan yang masih berdegil melindungi parti dan kebanyakannya telah didakwa di mahkamah. Pasukan keselamatan diminta meningkatkan tahap kawalan keselamatan di perairan zon Selamat Timur Sabah Zone bagi mengekang aktiviti jenayah di kawasan perairan negara. Ketua Menteri Sabah Datuk Muhammad Syafiq Abdal berkata, situasi di kawasan berkenaan perlu terus dipantau rapi berikutan kejadian seorang juragan warga Indonesia cedera ditembak sekumpulan lelaki lengkap bersenjata Rabu lalu. Jelasnya beliau sudah mengarahkan Pesuruhjaya Polis Sabah untuk memantau keadaan itu bagi memastikan keadaan keselamatan di zon terkawal. Dalam cubaan rompakan kira-kira jam 6.30 petang itu di perairan pengasus Reef Kinabatangan, mangsa Didi Saviadi 40-an cedera di peha kiri selepas sekumpulan 4 lelaki dengan menaiki bot laju melepaskan 2 das tembakan secara rambang dan menaiki bot tunda mangsa. Bagaimanapun, mangsa yang berada di tingkat atas bot tunda berkenaan melepaskan 10 das tembakan suar ke arah suspek yang kemudian terjun ke laut dan melarikan diri dengan menaiki bot mereka. Ketika kejadian itu, mangsa bersama 12 lagi kru masing-masing, 2 warga tempatan dan 10 warga Indonesia sedang dalam perjalanan dari Bintulu, Sarawak menuju ke Papua New Guinea. Kerajaan Negeri Kedah akan mengadakan perbincangan dengan Jabatan Kerja Raya bagi mengenal pasti cara terbaik untuk mengurangkan kemalangan di hadapan Masjid Tunku Syarafuddin Badri Shah, Kuala Nerang. Menteri Besar Datuk Seri Mukhlis Tun Mahathir berkata, struktur pembinaan pembahagi jalan yang menjadi punca kemalangan akan diteliti selari dengan keperluan penduduk di kawasan berkenaan. Jadi ialah maklumlah kalau hari Jumaat memang berlaku kesesakan jalan raya. Jadi kalau kat mana pun kita letak tempat nak belok masuk tu,
depan masjid pun kadang-kadang tak boleh, kalau ke depan depan pun terjadi juga. Jadi saya ingat mungkin kena cari cara lain lah kot, macam mana nak membantu lalu lintas pada waktu yang sama tidak terlalu menyusahkan. Kalau U-turn tu jauh sangat pun tak boleh juga. Sebelum ini, kru kami melaporkan penduduk sekitar Pulau Kijang, Kuala Nerang melahirkan kekesalan berikutan pembinaan pembahagi jalan yang tamat di hadapan pintu utama masjid itu. Ia menyebabkan jemaah sering terlibat dengan kemalangan ketika mahu melakukan pusingan U di hadapan masjid. Selain itu, jemaah yang datang dari arah bertentangan sering menukar arus untuk ke masjid. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu mengesahkan telah menerima permohonan daripada Adun Gua Cempedak, Datuk Dr. Ku Abdul Rahman Ku Ismail untuk menyertai parti itu. Menurut Timbalan Presidennya, Datuk Seri Mukris, borang permohonan diterima baru-baru ini. Ya, kita ada terima borang yang telah disampaikan oleh Yang Mohd Datuk Ku Rahman untuk menyertai Bersatu. Baru lagi sebenarnya ialah perbincangan itu dah agak lama dah, tapi borang itu telah diisi dan telah diserahkan minggu lepas. Bersatu telah menerima permohonan beliau untuk menjadi ahli. Sekiranya permohonan Datuk Dr. Ku Abdul Rahman diterima, Kerajaan Pakatan Harapan Kedah akan mempunyai majoriti mudah dengan 19 kerusi daripada keseluruhan 36 kerusi DUN. PAS memiliki 15 kerusi manakala UMNO 2 kerusi. Pada 12 November lalu, Datuk Dr. Ku Abdul Rahman mengumumkan keluar UMNO dan menjadi adun bebas. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan persekolahan untuk program Kembali ke Sekolah Peringkat Negeri Kedah di Alustar Kedah. Kerajaan Negeri Sabah menetapkan 316 petunjuk prestasi utama KPI bagi 12 Kementerian Kerajaan Negeri sebagai indikator pencapaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal berkata KPI yang merangkumi 10 bidang keberhasilan negeri itu meletakkan fokus dan hala tuju semua kementerian, jabatan dan agensi termasuk pemimpin dalam memenuhi keperluan dan kehendak rakyat. 10 bidang keberhasilan negeri yang berimpak tinggi dan berupaya melestarikan kemajuan dan kemakmuran rakyat negeri Sabah melalui aspek berkaitan hal dan kepentingan rakyat, pembangunan prasarana, pemilikan tanah, pembangunan ekonomi dan peningkatan keupayaan perkhidmatan awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Shafie, dengan adanya KPI itu, kerajaan akan dapat memantau sejauh mana pencapaian dasar kerajaan negeri selain memastikan ia selaras dengan keluhan rakyat. Saya juga akan pantau setiap tahun, bukan hanya dari segi setiausaha kerajaan ini, pantau dari segi perkhidmatan di peringkat SCT setiap kementerian. Saya juga akan pantau setiap menteri-menteri yang ada. Sudahnya kena menteri pun ada KPI ya. Dan kita ada lepas itu Jawatan Kuasa Tindakan Negeri dan Persekutuan, dan kita akan pantau bagaimana pembangunan projek-projek yang di finance di peringkat kerajaan persekutuan. Apa kesudahan dia, apa masalah dia dapat kita tangani. Jangan kita tunggu sampai berbulan-bulan ya. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Muhammad Shafie berkata, dalam usaha merealisasikan agenda KPI itu, kerajaan negeri juga akan melaksanakan reformasi pentadbiran awam melalui pembangunan semula perkhidmatan awam negeri Sabah. Katanya lagi 7 inisiatif berimpak tinggi akan dilaksanakan yang bukan sahaja akan memantapkan jentera pentadbiran perkhidmatan awam negeri, malah dari segi pengetahuan, integriti dan kompetensi. Pengusaha beca di Melaka disaran berdaftar di bawah persatuan sedia ada yang diiktiraf kerajaan negeri bagi memastikan kebajikan mereka sentiasa dibela. Ketua Menteri Adri Zahari berkata kerajaan menyediakan pelbagai insentif dan sumbangan kepada pengusaha beca termasuk latihan percuma untuk meningkatkan komunikasi dengan pelancong.
Harapkan supaya pengusaha becah ini semua berdaftar dengan kerajaan negeri supaya kita boleh berhubung, berbincang, dan sebenarnya kita pun akan berusaha untuk memberikan mereka peluang-peluang latihan tanpa mereka mengeluarkan sebarang kos dan sebagainya. Sama ada latihan dalam bentuk komunikasi sebagai duta, kerana perkara ini penting kerana mereka adalah antara jurucakap hadapan berdepan dengan pelancong dan sebagainya. Tambahnya, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah meluluskan peruntukan sebanyak RM40,000 kepada pengusaha beca berdaftar di negeri itu bagi mengiktiraf peranan mereka. Sumbangan akan diberikan kepada pengusaha beca di satu majlis penghargaan dalam waktu terdekat, namun jumlah penerima belum dimuktamadkan. Kerajaan negeri juga akan menyampaikan mesej tentang hala tuju Kerajaan Pakatan Harapan dan matlamat yang ingin dicapai sektor pelancongan negeri, khususnya menjelang tahun melawat Melaka 2019. Kementerian Pendidikan Malaysia mensasarkan seramai 60,000 pemegang ijazah Doktor Falsafah dilahirkan menjelang tahun 2023 menerusi Pelan Pendidikan Malaysia 2015-2025. Menterinya Dr. Mazli Malik berkata kementerian sentiasa mengambil langkah proaktif dan inovatif dalam memastikannya berjaya dicapai. KPM sentiasa mengambil langkah proaktif dan inovatif dalam memastikan sasaran tersebut di atas dapat dicapai, antaranya melalui penawaran pelbagai skim geran penyelidikan bertujuan untuk menghasilkan bakat atau menyumbang kepada pembangunan modal insan. Skim geran penyelidikan yang ditawarkan ini merangkumi penyelidikan dalam pelbagai bidang sekaligus berupaya menghasilkan penemuan baru yang akhirnya dapat dimanfaatkan secara terus kepada komuniti. Jelasnya pada masa ini, kementerian juga menawarkan program tajaan beasiswa dan hadiah latihan persekutuan di mana fokus utama tajaan ini adalah kepada tenaga pengajar di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Antara skim latihan Akademik Bumi Putra iaitu skim latihan yang diberikan kepada pensyarah untuk menyambung pelajaran ke peringkat PhD. Beliau turut memaklumkan statistik pada tahun 2017 menunjukkan seramai 22,342 orang pemegang PhD warga negara Malaysia dari institusi pengajian tinggi telah berjaya dilahirkan. Laporan sukan, terjawab sudah pasukan mana yang akan menentang Malaysia pada perlawanan akhir Piala AFF edisi 2018. Vietnam gah menundukkan Filipina 2-1 di laman sendiri melengkapkan agregat 4-2 untuk mara ke perlawanan akhir buat kali ketiga selepas kali terakhir melakukannya 10 tahun lalu dan turut bergelar juara ketika itu. Bermakna laluan sukar tetap menanti Harimau Melaya selepas tewas 2-0 pada pertemuan peringkat kumpulan sebelum ini kepada Vietnam. Berbekalkan kemenangan 2-1 pada pertemuan pertama Ahad lalu, memang kelebihan memihak Vietnam yang melayan kunjungan Filipina di Hanoi. Namun aksi seimbang berjaya disajikan Filipina dengan hanya satu peluang keemasan dicipta Vietnam pada minit ke-34. Cuma ia gagal untuk disudahkan Nguyen An Dec. 0-0 separuh masa, strategi sama digunakan Filipina pada babak kedua untuk mengekang masuk tuan rumah. Sehinggalah pada minit ke-83, lorongan Van Dijk berjaya disudahkan Nguyen Quang Hai untuk Vietnam akhirnya memecah kebuntuan. Minit ke-87, Nguyen Champuang berjaya melepasi kawalan beberapa pertahanan Filipina sebelum rembatan derasnya menyaksikan Stadium Maidin bergema dengan sorakan gembira penyokong tuan rumah. Walaupun peluang Filipina semakin tipis untuk kembali melawan, skuad kendalian Sven-Goran Eriksson ini tetap berjaya membolosi gawang Vietnam. Cuma jaringan James Young Husband berpunca dari sepakan penjuru agak terlewat buat Filipina. Menyaksikan Vietnam menang 2-1 mara ke perlawanan akhir menerusi agregat 4-2. Vietnam akan berkunjung ke Stadium Nasional Bukit Jalil menentang Malaysia untuk perlawanan akhir pertama Selasa ini sebelum beraksi di laman sendiri untuk perlawanan akhir kedua 15 Disember nanti. Masih segar dengan gelaran juara bowling lelaki dunia, Rafiq Ismail, Adrian Ang dan Tun Amirul Hakim, Tun Hasnul Azam diberi sambutan meriah. Sejurus tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA semalam, Malaysia berjaya mendapat 2 emas menerusi Rafiq dalam acara perseorangan dan gandingan Adrian Amirul dalam kategori bergu. Yang ni pun saya tak harap pun dapat medal sebab dia punya kompetitor tu agak itu pemain dunia kan, so chance tu nak dapat memang tipis, tapi alhamdulillah first day tu saya qualify untuk top 4.
atlet berusia 19 tahun itu yang juga pemenang pingat emas Sukan Asia 2018 menundukkan Dan McClellan dari Kanada 217-204 di petas akhir Sabtu lalu. Mengikuti kejayaan Rafiq adalah gandingan Adrian dan Hakim yang menewaskan pasangan Amerika Syarikat EJ Tackett dan Andrew Anderson 433-370 untuk bergelar juara bergu dunia. Finally very happy because this is my 6th time representing Malaysia in the World Championships, and this is the first medal that I got it, and I got to thank my partner for it. Together we did a good job and we understand each other pretty well for the first time. That's surprisingly. So we look forward for the next one. Kali terakhir pasukan bowling kebangsaan meraih pingat emas di kejohanan lelaki dunia adalah pada 1979 menerusi acara trio yang diwakili Alan Hui, Edward Lim dan JB Koo. Dalam pada itu, Rafiq juga merupakan pemain Malaysia pertama bermain di terbuka Amerika Syarikat dan di senarai pendek sebagai pemain muda tahunan terbaik Amerika Syarikat Professional Bowler Association (PBA). Kembali ke perkembangan bola sepak tempatan. Isu perpindahan yang melanda pemain sayap kebangsaan dan Kedah Muhammad Ahyar Rashid selepas tindakan FAM yang membenarkan untuk menebus kontrak dengan pampasan RM210,000 selain pasukan yang mahu mendapatkannya perlu menambah RM75,000 lagi. Jelas belum memuaskan hati Persatuan Bola Sepak Kedah KFA. Bagi KFA, sekiranya Ahyar benar-benar profesional, dia perlu menepati kontrak yang telah ditandatangani. Presidennya Datuk Seri Mukris Mahathir menjelaskan KFA terbuka jika pemainnya mahu beraksi dengan pasukan lain namun perlu menerusi saluran yang betul. Sepatutnya dia kena balik ke Kedah. Kemudian barulah kita berusaha kalaulah ada pasukan lain yang nakkan perkhidmatan dia. Benda ni dah berlaku kan sebelum ni. Jadi dengan mana-mana pemain ke depan ni, kita nak biarlah kita berusaha secara profesional. Ini pun demi masa depan pemain itu sendiri. Supaya dia tidak ada mempunyai reputasi meninggalkan pasukannya bila-bila dia suka. Kerana ada tawaran yang lebih baik daripada pihak lain. Beliau berkata demikian mengulas keputusan jawatan kuasa status Persatuan Bola Sepak Malaysia yang membenarkan Ahyar Rashid menebus kontrak beliau bernilai RM210,000 kepada KFA. Sebelum ini, Ahyar memohon KFA melepaskannya bagi membolehkan dia menyertai Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT berikutan pendedahan beraksi di peringkat antarabangsa yang lebih meluas. Baik, sekian Buletin Pagi. Ikuti Buletin TV3 di platform YouTube dan media sosial kami. Sebelum berpisah, saksikan cara mudah menyediakan sarapan pagi yang popular khususnya dalam kalangan penghuni asrama oleh blogger Khairul Aming. Dengan itu saya Fatin Hamimah Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum. Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat grilled cheese menggunakan stereka baju. Jom kita start. Okay, first kita combine 2 keping cheese dengan 2 keping roti macam ni, and then sapukan butter dekat permukaan atas. Okay, and then kita terbalikkan, letakkan yang permukaan butter tadi ke atas aluminium foil. Sapu lagi butter kat permukaan lagi satu, and then kita sealkan aluminium foil ni. Yang ni wajib pakai aluminium foil, kau jangan nak pakai kertas kajang ke apa ke. Okay, and then panaskan iron dalam medium heat, and then kita gosok roti tu. Gosok relax lah, perlahan-lahan, jangan kuat-kuat. Gosok 2 minit untuk setiap permukaan, and then kalau dah garing tu dah siap lah. And then lupa, kena berhati-hati buat resipi ni. Alright, so dah siap resipi simple ni, sesuai untuk yang single-single kat luar sana. Somebody.